Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya Adnan bin Muhammad Yusuf pada petang ini ingin berkongsi serba sedikit untuk generasi yang baru ni, menceritakan pengalaman saya menjalankan kerja-kerja dakwah saya di Sabah sepanjang 45 tahun. Bermulanya kedatangan saya ke Sabah pada tahun 1981. Ketika tu usia saya 17 tahun. Saya mula-mula datang ke Sabah bersama-sama dengan almarhum guru saya, Ustaz Haji Abdul Halim Abbas, yang membawa kami datang ke Sabah bertiga ketika itu. Saya, sahabat saya Ustaz Azizan Ali, dan juga guru saya arwah Ustaz Halim Abbas. Kami mula-mula datang ke Sabah pada tahun 81. Tapi bila kami datang ke Sabah pada ketika itu, Ustaz Halim masih di Kuala Lumpur. Dia hanya menghantar kami ke Sabah, 2 orang kami saja. Pengalaman kami ketika itu naik kapal terbang daripada lapangan terbang Subang masa itu. Belum ada KLIA lagi. Bila kami datang ke Sabah, yang kami dibekalkan dalam poket kami hanya tiket penerbangan dan juga 1 orang sekeping surat yang ditulis oleh Ustaz Alim, yang hanya dibenarkan buka surat tu ketika kami berada di pesawat setelah pesawat berlepas. Dan dalam poket kami tidak ada sebarang duit, walaupun RM1. Ketika tu saya masih ingat, kami tidak ada sebarang duit yang dibawa dalam poket kami. Dan dalam surat tu untuk saya, surat untuk tugas untuk diri saya, dan Ustaz Izan ada tugas untuk diri dia. Bila saya buka surat tu, Ustaz Alim pesan surat tu naklah dibuka ketika berada di atas pesawat kapal terbang. Bila saya buka, Ustaz Alim menyenaraikan beberapa nama kepada saya. Antaranya YB Haji Jirin, antaranya Muhyiddin Luji. Jadi Ustaz Alim senaraikan nama beberapa orang di Sabah ni. Ustaz Alim akan sebut peribadi mereka. Adnan, orang ni kamu boleh minta duit pada dia bila kamu ada kesulitan. Tapi kemudian orang ni kamu boleh minta makan, tak boleh minta duit. Orang ni kamu tak boleh minta duit dan tak boleh minta makan, hanya boleh minta tenaga saja. Jadi Ustaz Alim sudah senaraikan orang-orang tertentu. Maksud Ustaz Alim tu tak bagi kami minta bantuan tu kepada orang awam, kepada orang umum penduduk Sabah ni, supaya apa? Tidak menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang pendakwah. Jadi akhirnya akan memberi gambaran kepada mereka. Kita sendiri yang datang nak buat kerja dakwah pun terpaksa minta bantuan daripada mereka. Ini akan menjatuhkan kredibiliti kita sebagai seorang pendakwah. Arwah Ustaz Alim nak melatih kami betul-betul, nak didik kami betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan kerja dakwah ni. Jadi dia lempar kami ke laut tu ibarat orang melempar buah kelapa di tengah di laut. Kalau bernasib baik tumbuh di laut akan jadi pulau. Kalau tumbuh di darat akan jadi kampung. Jadi itulah prinsip arwah Ustaz Alim nak didik kami masa tu sebagai seorang pendakwah. Kami datang ke Sabah, tempat kami mula-mula duduk masa tu di Kampung Air Sembulan. Kami menumpang sahabat-sahabat kita yang asal daripada Sabah, duduk di rumah sewa di Kampung Air Sembulan. Dan daripada situlah bermulanya gerakan dakwah kami. Kami mula bergerak daripada sehari ke sehari mencari sasaran untuk disampaikan dakwah. Pada tahun 81 di Sabah, suasana syiar Islam sangat-sangat tipis. Tahun 81 hampir mustahil untuk berjumpa satu orang wanita yang berhijab. Dan juga kita nak memberi salam kepada orang lelaki yang kita limpas di depan mereka pun kita tak berani. Kerana kita tidak tahu mereka Islam ataupun tidak. Sebab apa? Tahun 81 tu nak jumpa orang lelaki yang berkopiah putih di kepala pun hampir mustahil. Jadi kami masa tu duduk di Kota Kinabalu, di Kampung Sembulan tu. Untuk kami datang ke Pekan Kota Kinabalu, oleh kerana kami tidak ada langsung pendapatan,
Sampai peringkat ada kadang-kadang kami terpaksa berjalan kaki daripada Sembulan ke Kota Kinabalu untuk mencari sasaran-sasaran dakwah kita untuk menyampaikan dakwah kita pada mereka. Cuma kadang-kadang ada nasib kami baik, kami dibantu oleh rakan-rakan yang ada di Sabah masa tu. Kalau mereka hujung bulan mereka dapat gaji, mereka bagilah sikit-sikit sumbangan kat kami. Dengan sumbangan itulah kami guna untuk tambang bas kami, tambang teksi atau kenderaan, atau guna untuk makan. Soal makan minum tahun 81 memang menjadi satu benda yang sangat mencabar. Tapi masa tu kita usia muda, baru 17 tahun. Masih muda, tenaga kuat, ketahanan pun kuat, semangat pun kuat. Jadi kalau kami tak dapat makan, tak dapat nak berjumpa dengan nasi untuk seminggu ke atas, itu perkara biasa. Pernah kami duduk di Masjid Sembulan selama 10 hari, tak jumpa walaupun sebiji nasi. Hanya minum air sahaja. Itu pengalaman kami di Sabah. Jadi pagi-pagi kami akan berjalan kaki sampai ke Pekan Kota Kinabalu. Kalau ada duit di tangan, kami akan pergi makan di warung-warung. Dan ada siapa yang kami jumpa, kami akan belanja mereka makan. Dan di situlah kita sampaikan dakwah kita. Menceritakan apa itu Islam. Menceritakan mengapa kita perlu mengamalkan Islam sebagai way of life kita. Kemudian kami dipindahkan, diberi arahan oleh arwah Ustaz Alim untuk pindah ke Ranau. Jadikan base kami di Ranau. Di Ranau, kami tinggal di rumah keluarga angkat kami, iaitu saudara Muhyiddin Luji, yang masa itu dia bekerja sebagai penolong pengarah pertanian Ranau. Jadi keluarga Muhyiddin Luji dah menjadi keluarga angkat kami. Muhyiddin Luji ni mempunyai 10 orang adik-beradik. Dia yang sulung lelaki dan adik dia yang bongsu lelaki. 8 orang yang di tengah tu semuanya perempuan. Jadi kami diletakkan di satu surau yang letak di Lohan ketika itu. Rumah mereka di Lohan. Ada satu surau kecil. Dan di surau tu tidak ada api, tidak ada air. Kami hanya jadikan surau tu tempat-tempat tidur kami. Makan minum kami ditanggung oleh keluarga Muhyiddin Luji ni. Dan setiap hari kami keluarlah masuk ke kampung-kampung menyampaikan gerakan dakwah kita ni. Dan juga kami masa tu ada hubungan baik dengan yang berhormat wakil rakyat di situ, YB Haji Jirin, yang banyak membantu kita. YB Haji Jirin ni, Allahyarham YB Haji Jirin ni banyak membantu kita. Dia memberi di segi kemudahan, iaitu kenderaan, kadang-kadang dia membantu kita dari segi kewangan untuk menyampaikan dakwah, dan juga membuka laluan-laluan tertentu, keizinan untuk masuk kampung-kampung yang agak keras untuk kita masuk, sampaikan dakwah di Ranau. Walau bagaimanapun, pengalaman kami di Ranau ni bertemu dengan orang dusun. Orang dusun ni agak lebih lembut dan sangat-sangat berbudi bahasa. Jadi kerja dakwah kita sangat mudah. Dan mereka ni, orang dusun ni, satu bangsa yang suka berterus terang. Sampai peringkat ada yang dah masuk Islam 7 tahun. Bila dia nak makan babi, dia terpaksa mai jumpa kita, minta izin nak keluar daripada Islam 1 hari sahaja. Kita tanya, mengapa kau nak keluar Islam 1 hari? Kerana aku teringin nak makan babi. Sebab sudah 7 tahun tak makan babi. Ini maknanya kalau orang Semenanjung kata apa? Lurus bendul. Maknanya sangat-sangat berterus terang orang dusun ni. Dia tak mau dia makan babi dalam keadaan dia berdosa. Maknanya dia tak mau dia makan babi dalam keadaan dia Islam, kerana dia takut dosa. Dia nak makan babi dalam keadaan dia kafir. Jadi dia minta nak keluar Islam 1 hari sahaja. Itu antara pengalaman saya di Sabah ni. Dan kita juga ada pengalaman-pengalaman yang menakutkan, di mana saya dengan Azizan mengislamkan satu budak nama Linah di Telupit. Akhirnya kami nak dibunuh oleh keluarga dia. Kami terpaksa lari di tengah malam, disembunyikan oleh kawan-kawan kita daripada Semenanjung di dalam hutan di kawasan Telupit tu. Akhirnya saya dengan bantuan Ketua Polis Sabah masa tu, Datuk Syahir Abdul Samad, kami dapat uruskan dengan pegawai-pegawai polis buat lari Linah ni pergi ke Semenanjung.
uh, dan kita dah Islamkan dia beri nama Nurlinah, dan sekarang dia dah berkahwin dengan satu orang cikgu, nama Cikgu Saparudin, anak saudara kepada Ketua Wanita UMNO Teluk Intan. Mungkin sekarang dia dah bercucu dah. Colek dan bawa lari dia daripada kampung Telupit pergi ke Semenanjung adalah kerana bila Nurlinah ni sudah Islam, dia menyembunyikan keislaman dia daripada ayah dia. Dia bawa kain telekung sembahyang di sekolah. Bila ayah dia dapat tahu, ayah dia satu orang pengamal Kristian yang agak kuat, mereka paksa dia untuk masuk Kristian semula. Maka bila dia tak mau, datang penyiksaan yang bertubi-tubi. Yang penyiksaan ni hanya kita dengar dulu dalam sejarah para sahabat. Rupanya di zaman kami dapat mendengar benda tu. Nurlinah ni sampai peringkat diikat oleh ayah dia di dalam hutan, dipaksa disumbatkan daging babi ke dalam mulut dia untuk dia tinggalkan agama Islam ni. Kemudian dia sampai peringkat dirotan dan didorong parang ke dada dia. Bila dia ceritakan benda ni, maka kami rasa simpati dengan dia. Maka akhirnya kita rancang penculikan kepada dia. Tapi rancangan ketika tu oleh kerana kita nak jaga dari segi undang-undang, maka saya masa tu baik dengan Ketua Polis Sabah, Pesuruhjaya polis tadi, maka kita rancang dengan dia dan dia pun panggil saya pergi jumpa dengan SB, rancang dengan CID macam mana cara nak colek budak ni, buat lari ke airport dan bawa pergi ke Semenanjung. Maka kami rancang daripada kampung dia, buat lari dia ke Kota Kinabalu dan seludup dia naik kapal terbang sampailah ke Semenanjung dan dikahwinkan dia di Semenanjung dengan Cikgu Saparudin. Itu antara pengalaman-pengalaman yang agak menggerikan lah. Kita dikejar di tengah malam dengan parang, nak diancam bunuh. Itu perkara biasa. Di awal perjuangan kami di Sabah, kita kena menghadapi semua benda tu. Dan untuk para-para pendakwah dan para-para ilmuwan yang nak datang ke Sabah, saya nasihatkan satu perkara. Bila kamu nak datang ke Sabah, ilmu adalah perkara yang kedua. Akhlak adalah perkara yang kedua. Perkara yang pertama yang mesti ada pada para pejuang, iaitu pendakwah dan juga ilmuwan yang datang ke Sabah, kamu mesti sanggup keluarkan diri kamu daripada zon selesa. Keluarkan diri kamu daripada zon keselesaan. Selesa apa? Selesa dari segi makan minum. Makna makan apa saja yang ada asalkan halal. Kena keluarkan zon selesa daripada tempat tidur. Tidur di mana saja asalkan boleh lena saja, walaupun atas batang kayu. Keluarkan zon diri kamu daripada suasana sekeliling, daripada suasana yang kita tak biasa di Semenanjung macam di sini. Suasana banyaknya anjing, babi dan suasana-suasana syariat yang begitu, yang kita kadang-kadang rasa agak sensitif. Sebab kita orang Melayu di Semenanjung ni agak sensitif masalah bersalam antara lelaki dan perempuan ni. Kalau di Sabah ni perkara biasa. Selepas semayang di surau atau di masjid tahun 81 dulu, berbaris lelaki, perempuan, muda, tua, anak dara atau bini orang bersalaman dengan kita untuk ambil berkat. Itu perkara biasa. Jadi benda ni kadang-kadang menjadi satu benda yang agak sensitif bagi orang Semenanjung. Jadi ini semua zon-zon selesa yang kamu kena keluarkan. Dan ada kadang-kadang kita kena fleksibelkan hukum ni. Maksudnya bukan kita tinggal hukum, tapi kita terpaksa adjustkan hukum ni supaya bersesuaian dengan orang di sini. Dan bagaimana kita berakhlak dengan mereka, nak menolak benda-benda yang mereka bagi pada kita. Kita kena betul-betul beradab dengan mereka, baru mereka mudah untuk menerima kita. Kalau kami di Kota Belud agak mencabar, kerana orang-orang Kota Belud ni kebanyakan orang-orang Bajau. Minta maaf saya terpaksa sebutkan di sini secara jujur. Orang Bajau ni agak kasar. Kalau di Pekan Kota Belud tu, parang terselip di pinggang itu perkara biasa. Sampai polis di Kota Belud pun tak berani nak ambil tindakan atas mereka. Sebab parang ada di pinggang ni satu macam adat yang biasa bagi orang Bajau. Dan orang Bajau ni, mereka punya kelebihan, mereka kuat berjudi dan kuat minum arak. Jadi kita nak sampaikan dakwah pada mereka agak susah. Kerana mereka Bajau ni majoritinya Islam. Jadi oleh kerana orang Islam ni bila dia buat maksiat, kita nak tegur dia jadi satu benda yang sangat aib bagi mereka. Jadi kami terpaksa berhadapan dengan orang Bajau ni agak sulit daripada berhadapan dengan orang dusun di Ranau. Walau bagaimanapun, di Kota Belud kita dapat satu kelebihan yang Allah bagi kat kita. Kita banyak dibantu oleh Allahyarham
Datuk Ismail Gimbat, wakil rakyat di Kota Belud. Banyak sangat bantuan daripada kita, sampai peringkat dia bagi satu buah rumah kat saya dengan Azizan untuk duduk di rumah tu tanpa sewa, tanpa apa-apa. Dan di rumah tu dia sediakan semua kelengkapan. Dalam peti ais tu dia sediakan semua keperluan kami. Kalau kami nak datang duduk 2 minggu, semua barang-barang keperluan dah disediakan. Dan mana-mana kampung yang menjadi halangan agak susah untuk masuk sampaikan dakwah, Datuk Ismail Gimbat ni akan ambil risiko untuk gunakan kuasa dia sebagai seorang wakil rakyat untuk buka jalan untuk kita masuk sampaikan dakwah. Dan sebenarnya di Sabah ni, musuh utama orang Sabah adalah kejahilan. Musuh utama orang Sabah bukan kemiskinan. Musuh utama mereka adalah kejahilan. Bayangkan tengok, jahilnya orang Sabah sampai peringkat bila saya masuk di kawasan pendalaman Sabah menceritakan masalah hukum hakam berpuasa. Ada yang datang jumpa pada saya tanya bagaimana dia nak buat, nak qada, nak bayar balik qada puasa dia, kerana dia kata tahun lepas dia tinggal puasa terlampau banyak hari. Dia hanya puasa 2-3 hari saja. Kenapa kau banyak tinggal puasa? Kerana aku banyak kencing, aku banyak kencing. Jadi ini maklumat yang salah yang mereka dapat. Bahawasanya dia faham bila dia masa tengah berpuasa, dia banyak kencing, puasanya batal. Ini menunjukkan kejahilan yang amat sangat. Jadi kita terpaksa atasi semua benda ni. Jadi di samping kita perlu ada ilmu asas. Jadi kalau para pendakwah nak datang ke Sabah ni, ilmu asas yang kukuh terhadap tauhid kita kena ada, ilmu yang asas terhadap fardu ain fiqh ni kita kena ada, dan ilmu asas kepada ilmu tasawuf pun kita kena ada. Sekurang-kurangnya yang asas kita datang untuk sampai kepada mereka. Kalau kita sendiri tidak ada ilmu asas ni, kita tidak boleh berhadapan dengan orang yang jahil di kawasan di pendalaman Sabah ni. Jadi sampailah setelah, sebenarnya kami datang dulu atas nama Jemaah Darul Arkam yang menghantar saya dengan Ustaz Aizan ke Sabah ni. Kemudian setelah Darul Arkam diharamkan, saya dengan sahabat-sahabat macam Ustaz Aizan, kami masih lagi meneruskan membuat kerja-kerja dakwah secara peribadi. Daripada dulu saya masih sihat, sampailah sekarang saya dah tak sihat, kena stroke. Saya masih memegang amanah guru saya untuk menyampaikan kerja dakwah ni. Sekarang pun saya masih datang ke Sabah. Untuk 2-3 bulan sekali saya datang duduk di Sabah. Macam sekarang saya akan duduk di Sabah selama 2 bulan untuk masuk beberapa kampung di kawasan pendalaman untuk mengajar asas fardu ain. Dan sekarang agak lebih mudah kerana saya pun sudah ada dapat permit daripada Datuk Mufti kita untuk mengajar di Sabah ni. Ini benar-benar cabaran-cabaran yang perlu ada di Sabah, yang perlu kita hadapi. Memang sulit, di Sabah ni memang sulit. Tak sama macam di Semenanjung. Di Semenanjung sudah ramai orang-orang yang keluar daripada garisan kejahilan. Sekurang-kurangnya mereka sudah ada asas. Di Sabah ni mereka masih duduk, majoriti kejahilan tu lebih tinggi. Sampai peringkat asas pun tidak ada. Kalau di kawasan pendalaman kita pernah jumpa satu orang yang berjalan satu hari 5 kilometer. Bila kita tanya dia kata dia berjalan satu hari 5 kilometer tu kerana di tempat yang dia nak pergi tu ada orang yang masuk Islam. Dia nak pergi belajar bagaimana cara mengambil wuduk sahaja. Terpaksa berjalan satu hari 5 kilometer untuk belajar cara mengambil wuduk sahaja. Bayangkan tengok betapa tidak adanya tenaga untuk menyampaikan ilmu agama di Sabah ni. Jadi saya menyerulah kepada semua sahabat-sahabat saya yang ada di Semenanjung yang lebih ada ilmu lebih daripada saya, dan para pendakwah yang ada di Semenanjung, tinggalkanlah kesenangan, keselesaan anda di sana untuk mengejar syurga kita di Sabah. InsyaAllah. Moga-moga sedikit perkongsian ini memberi satu motivasi kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana untuk datang mengembangkan Islam di Sabah ni. Kita jangan duk fikir nak bantu saudara-saudara kita di Palestin, mereka lebih jauh daripada kita. Sedangkan saudara-saudara kita di Sabah ni, dalam bumi Malaysia ni, sangat-sangat memerlukan bantuan kita dari segi ilmu. Akhir sekali, harapan saya untuk negeri Sabah ini, saya juga membawa harapan arwah Ustaz Alim. Arwah Ustaz Alim telah dapat melaksanakan cita-cita dan harapan dia, itu membuka madrasah Tarbiyatul Nisa ni.
Jadi begitu juga saya, harapan saya pun satu masa walaupun saya tak ada kemampuan untuk buka madrasah macam Ustaz Alim, saya membawa guru saya, Tuan Guru Baba Saleh, untuk membuka madrasah di Sabah ni. Sebab harapan kita sangat besar, iaitu nak mesifirkan sekurang-kurang kejahilan di negeri Sabah ni. Sebab apa? Ilmu adalah penyuluh. Jadi kalau tidak ada ilmu, manusia akan berjalan dalam kegelapan. Jadi ilmu ni sangat mustahak. Jadi tugas kita sebagai seorang pendakwah seorang ni dan sebagai seorang ilmuwan, kita kena cari jalan membanyakkan madrasah-madrasah, pusat-pusat pengajian. Maksud saya pusat-pusat pengajian yang boleh mengenalkan orang kepada hukum hakam. Minta maaf, tahfiz dah terlampau banyak. Hari ini orang banyak sangat buka tahfiz. Dan kita dapat lihat pada hari ini, ampun maaf sekali lagi saya sebut, ramai pelajar-pelajar tahfiz yang keluar boleh hafal Quran 30 juz, baca dengan baik, dengan tajwid dan berbagai-bagai, jadi imam hari malam tarawih di bulan puasa. Tapi kadang-kadang kita tengok mereka semayang pun tak sah, tak tahu hukum fi'li, tak tahu hukum qauli dan berbagai-bagai, tak tahu yang mana dikatakan sunat ab'ad, yang mana disanarkan sunat ayah dalam rukun semayang ni. Maka ini sangat malang. Jadi tempat melahirkan para-para ilmuwan, orang-orang yang tahu tentang hukum hakam, sah, batal, halal, haram, makruh, sunat, sangat mustahak di Sabah ni. Sebab apa? Dengan ilmu ni lah boleh mengeluarkan manusia daripada melakukan sebarang kejahatan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan saya untuk Sabah ni, untuk beberapa tahun yang akan datang, moga-moga di Sabah ni kita dapat kumpul dana dan cari tenaga-tenaga pengajar daripada Semenanjung bawa ke sini, seperti mana yang nak dibuat oleh guru saya, Tuan Guru Baba Saleh, untuk buka madrasah supaya dapat mengajar budak-budak, anak-anak tempatan di Sabah ni ilmu berkitab secara bertalaki macam pondok-pondok yang ada di Kedah atau juga di Petani Thailand. Akhirnya melahirkan pelajar-pelajar yang boleh baca kitab dan boleh sebarkan agama yang sebenarnya di Sabah ni. Sebabnya kadang-kadang orang tidak datang ke Sabah ni mencari untuk menyebarkan agama, tapi mereka bersembunyi di atas agama. Kalau istilah hari sekarang ni orang kata menunggang agama. Terdapat juga beberapa peristiwa di mana mereka bawa datang ajaran-ajaran yang boleh dikatakan ajaran sesat yang menyalahi hukum hakam dan agama. Dulu saya jumpa di belah Sosolongun, bila mereka bawa sedang satu fahaman bersentuh lelaki dan perempuan tidak batal wudu. Jadi kemudian ada juga bawa fahaman mengatakan orang yang berpuasa bila banyak kencing batal puasa. Ini semua ajaran-ajaran yang tak betul. Kita nak bawa hukum hakam yang betul, berpandukan kepada sunnah, pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ini juga adalah harapan Datuk Mufti Sabah. Bila saya berjumpa dengan dia, berbual, selalu bermuzakarah dengan dia, sebab saya ada hubungan yang sangat rapat dan sangat baik dengan Datuk Mufti Sabah. Dan dia sangat-sangat menyokong kerja-kerja dakwah yang kita sedang lakukan ini. Ini satu benda yang sangat hebat. Dan Datuk Mufti Sabah ni satu orang yang sangat humble, orang yang sangat merendah diri, dan dia pun pernah tidur di dalam hutan ikut para-para pendakwah dengan rombongan orang Ustaz Alim dulu, sampaikan dakwah ke dalam kawasan-kawasan pedalaman di hutan Sabah ni. Saya rasa setakat itu saja harapan saya, dan kita harap bantuan daripada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Semenanjung. Datanglah beramai-ramai ke sini, lupakanlah sebarang kesenangan hidup di Semenanjung. Setakat mana sangat kita nak pertahankan kesenangan kita, dan kesenangan kita yang abadi hanyalah di akhirat nanti, insya-Allah. Saya rasa setakat itu saja sikit perkongsian saya untuk kali ini. Kalau salah silap, ampun maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.